Kan sentuh sikit tentang dokumen perniagaan ataupun business document. Business document, kalau biasanya uh, kalau awak biasanya ada pernah tak awak menerima dokumen perniagaan? Contohnya ialah satu kertas yang awak terima daripada penjual. Contohnya awak pergi kedai runcit, dia akan beri satu kertas tu. Awak beri duit, dia beri satu kertas. Ha. Apa nama tu ya? Boleh masuk dalam chat tak? Yang awak terima satu kertas. Bukan surat cinta lah. Yang awak beli barang, contohnya beli ubat gigi. Resit lah. Tu bagus, resit. Tepat. Oh, memang awak advance lah. Pada saya lah. So, sebelum tu, okay. Dengar soal. Kita akan belajar Microsoft. Microsoft. Saya pun saya pun ajar Microsoft Word, PowerPoint, Excel semua tu. Otak kita terhilaf betul lah. Uh, kita saya ni menggunakan Microsoft apa nama, PowerPoint ni. Okay. Iaitu kita akan belajar apa ni, dokumen perniagaan. Yang ini tak, yang ini yang saya katakan tadi, ini awak punya pengetahuan tapi dia amat berguna, ramai tak tahu ni. Awak take note saja, tak payah lukis dan semua dah ada dalam tu, okey. So awak akan belajar hari ini definisi dokumen perniagaan, menapasi jenis dokumen sumber dan dokumen bukan sumber. Saya dalam bahasa Melayu lah, ya. Buat kat dalam channel. Ataupun awak take note sikit. Boleh tak kalau saya katakan saya gunakan bahasa Melayu ini dan awak kena tulis sikit lah dalam bahasa Inggeris pun saya tulis juga. Okey. Saya pilih pen warna biru. Okey. Okey, definisi dokumen perniagaan, dokumen sumber ni ataupun apa? Uh, source document ni. Saya buat tulisan besar sikit. Besar sikit. Oh. Okey. Dan seterusnya, untuk apakah kepentingan dokumen perniagaan ni? Untuk bukti urus niaga. Bukti urus niaga. Jadi, sebagai bukti lah. Contohnya, awak cakap dengan mamak tu. Tersalah beli barang kan. Contohnya dia apa? Kita tak perasan dia masuk dalam plastik, tak perasan. Tersalah beli. Dan resit tu dia tulis. Nanti kalau tak ada resit, dia apa bukti lah. Dia tunjukkan bukti. Salam. Yang dia terima ni ialah awak nak beli apa, burus gigi, apa-apa. Ubat gigi tapi dia tulis situ ialah apa? Shampoo dia tu. Okey. Itu mungkin sebagai bukti. Contohnya harga. So maklumat urus niaga pun penting. Maklumat urus niaga ni untuk awak rekod. Dalam situ ada kan, dia tulis situ.
berapa nilai, berapa harga, berapa bilangan. Mengingatkan hutang. Mengingat hutang. Mengingat hutang ni pun penting juga. Biasanya kita kita buat hutang ni tak nak simpan. Takut nak tengok kan. Tak nak simpan ke. So, sebenarnya dalam Al-Quran disebut, Al-Quran dan muka surat diceritakan. So, kena rekod. Rekod dan contohnya ada bukti lah. Nanti kalau awak meninggal ke, then kalau contohnya, bukan kita nak mengelak. Memang betul lah ni. Contoh awak punya mak tengok. Contohlah, bukanlah contoh awak meninggal, ada orang tuntut hutang. So, memang kat situ memang satu semua apa jenis hutang pun ada kat situ. Agreement tu kan. So, boleh tengok lah. Lepas tu dia dah bayar. Dia dah bayar receipt kan. Ni dah bayar ni. Gagal biasanya kita ni. Rujukan, sebagai rujukan nanti untuk kita buat rekod dan kita nak rujuk balik kan, banyak macam rekod tu seniaga kan. Kita nak rujuk balik, kita boleh tengok pada dia punya nombor rujukan. Untuk rekod buku perakawanan, buku perakawanan kita ada journal ledger. Okey. Yang tadi awak sebut contoh-contohnya ialah bil tunai, resit, semua ni saya akan contoh, kelihatan cek, voucher pembayaran, voucher tunai runcit. So dalam bahasa Inggeris ni, saya tulis kat sini ni cash bill, receipt. Dulu kalau bahasa orang lama dulu, awak rasanya mak bapak awak ni lebih, orang kata, saya ni lebih muda lah daripada mak bapak awak contohnya. Kalau atuk-atuk awak tu kalau macam gaji kata peset kan. Itu namanya pesit. Awak tanya lah dengan mak awak lah. Dia agak, dia tak ada tua sangat kan. Dia kata peset. Rupanya pesit. Pesit ke? Ingat receipt kan? Rupanya pesit. So, ataupun slip gaji lah kan. Kelihatan cek. Cek folder dia punya tu lah. Kalau nanti saya tunjuk lah. Saya tunjuk ada tak dekat sini tu nanti. Ada, insyaAllah ada. Kalau tak ada, kalau tak ni saya akan saya tunjukkan gambar. Ya. Dia kadang-kadang disebut sebagai check bar. Check bar. BU. Check bar. Okay. Kalau awak rasa dah terima cek kan, contohnya cek tu ialah mewakili, kalau di situ cek tu mewakili kepada duit awak tau. Duit. Awak boleh pergi ke bank lah. Cek bar ni kalau macam contohnya ni sekejap ni. Dia ada kat sebelah tepi tu, buku dia ni. Kalau awak nak tahulah. Ni cek bar. Dia macam dekat, kalau saya buku awak, ujung sebelah kiri tu, dia ada macam keratan tau. Ni yang kat sini ni. Sebab sebelah kanan tu lah, dekat ujung ni ujung buku awak.
di sini ada keratan tau yang kita boleh pisahkan. Yang ni cek yang sebenar warna kuning ni, dia tear off ataupun dia cabut, dia akan tinggalkan uh, sekejap dia akan tinggalkan ni lah. Ha, kalau kat sini ni dia akan tinggalkan ni lah. Yang kat sini ni. Ni ialah dan sini ni, ruangan sini ni. Kalau kat buku awak ni, kalau kat buku awak, buku biasa, ni hujung awak, buku hujung kan. Yang ni kat sini dia ada macam satu yang ruangan kosong, yang ni dia boleh tarikkan, ceraikan. Yang ni yang tinggal dia keratan cek yang merekodkan apa, duit keluar masuk lah. Kan? Saya tunjukkan contoh ni lah. Yang ditinggalkan tu. Okay. Ni. Yang dia ada tulis sini, dia tulis duit keluar masuk. Itu keratan cek namanya ataupun cek bak. Dan kita ada voucher pembayaran. Nanti kita akan tunjuk lah voucher pembayaran. Maksudnya kalau awak nak buat bayaran. Okay, nak buat bayaran. Kalau awak nak buat bayaran, kita akan kena ada satu borang lah. Awak sebagai peniaga ada satu borang yang dinamakan voucher pembayaran. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia ialah payment voucher. Voucher tunai runcit ialah yang berkaitan dengan, yang ni untuk voucher bayaran, kalau tulis sikit, nanti saya akan tunjuk lah. Voucher bayaran ni kalau kita nak menggunakan cek lah, bayaran nilai dia besar. Nilai dia besar. Contohnya lebih daripada 100 ke kan? Ha? Okay, bagus. Beritahu. Terima kasih. Tapi dalam OBS Studio tu saya record ini. Tapi bagus juga kalau emergency. OBS Studio apa pun masalah, boleh kita tengok pada ni lah. Alright. Dan satu lagi lah voucher tunai runcit. Okay. Voucher tunai runcit. Ataupun petty cash. Petty cash ni maksudnya contohnya, nanti kita akan belajar juga petty cash ni. Kita akan belajar juga petty cash ni. Petty cash ni kita akan belajar mana duit yang kita untuk duit kecil lah, nilai dia nak beli pisang goreng ke, duit cash ni. So kita gunakan cash cash duit ringgit ke dan sebagainya. Okay. Siling ke dan sebagainya. Okay, seterusnya slip daftar tunai ataupun cash register. Cash register, okay. Cash register ni kalau contohnya awak tulis tulis je lah, tak apa kalau saya dah ulang.
Maksudnya awak pergi ke kedai dan dia dekat dia punya cash register kan mesti ke atas apa atas meja tu kan. Ah, dia akan kasi receipt. Itu namakan cash register ataupun slip daftar tunai. Dia sama juga dengan receipt tadi. Cuma nama je lah. Slip bank or slip deposit check. Yang ni pun saya akan sentuh nanti. Kalau awak masukkan duit, awak kena borang kan. Kat bank tu ada dua apa carbonize tu. So awak masukkan semua maklumat lah. Apa nama nombor cek nak masukkan duit kan. Duit awak terima cek. Dan seterusnya ialah apa? Awak dah dinamakan apa? Bank slip kan. Slip pindahan wang ni jarang lah. Transfer lah. Kalau contohnya biasanya dekat kalau biasanya kan awak pindah guna Maybank to you dan sebagainya. Tapi kalau macam tu dekat ni, kat bank kat kaunter, dia tak galakkan. Dan dia akan kasih lah borang slip transfer lah. Sama juga macam yang awak buat Maybank to you tu. Slip transaksi bank elektronik, ni macam Maybank to you tu. Maklumat debit dan kredit. Ni contohnya nanti saya akan beri. Ini contohnya pihak bank. Pihak bank akan memberi awak satu nota lah. Dulu dia beri, kalau company dia beri, contoh dia charge buku cek kan. Kita tak tahu, dia akan beri sebagai maklumat debit note lah, dia charge lah. Kalau debit maksudnya dia charge awak, bank akan charge awak. Kalau kredit maksudnya, nanti kita akan belajar lah. Kalau kredit maksudnya, dia masukkan duit awak bertambah lah. Okay? Itu maklumat awal lah. Okay? Dan seterusnya ialah memo. Memo ni just memo saja. Memo macam surat macam awak punya sticky notes tu kan. Dia untuk bukti kepada apa-apalah. Kalau cakap je contohnya awak punya adik-beradik awak kan. Dia main ambil barang kat kedai kunci yang awak ada lah. Boleh ambil lah, tapi dia tulis memo sikit lah. Bukti dia ambil. Invoice. Ni invoice paling penting. Invoice. Nanti saya akan tentu. Invoice maksudnya ialah jualan secara kredit. Boleh tulis ya. Jualan kredit. Tulis sikit. Invoice. Ni paling penting. Invoice ialah maksud jualan kredit. Awak sebagai penjual, awak keluarkan invoice. Boleh? So itu maksud awak buat jualan lah. Sales. Tetapi kalau awak beli, awak terima invoice. Siapa yang menjual ni kan? Contohnya awak beli dengan kedai elektrik. Kedai motor lah. Awak belum bayar lagi, dia kasih invoice. Maksudnya, kedai motor tu sebagai penjual, dia beri invoice pada awak. Awak akan terima invoice. Maksudnya dia akan jual, awak beli secara hutang. Okey. Invoice ni maksudnya dikeluarkan, awak tulis sikit Invoice ni dikeluarkan oleh penjual. Oleh penjual. Kalau awak penjual, awak boleh keluarkan invoice. Tapi jualan hutang lah. Folio maksudnya rekod pelanggan. Yang ni pun nanti akan sentuh. Okey. Ada contohnya. Dokumen bukan sumber, bukan sumber ni maksudnya dia tidak melibatkan RM lah. Dia macam tak ada melibatkan RM. Contohnya apa yang tak melibatkan RM? Aku sedang makan, melibatkan aku sedang bermain bola, aku sedang main kompang. Tak ada yang melibatkan duit tu. Kalau itu yang berkaitan tu, kita akan orang kata kita akan buat dua file lah. Dua file, satu file untuk yang tidak melibatkan RM dan satu lagi yang melibatkan RM tu yang untuk bukti kepada perakanan. Contohnya kalau yang bukan RM tu ialah surat tanya. Apa maksud surat tanya? Surat tanya ni kita beri surat kepada, contohnya pembekal awak ada nak beli barang. So awak tanya dengan penjual tu, ada tak barang-barang ni? Okey, tanyalah. Tak. Kadang-kadang awak tanya by phone, tapi kadang-kadang phone ni orang tengah memandu ke, tak dapat nak record. So kasih je surat. Dan lepas tu
Penjual tu, yang bila awak tanya, dia akan beri awak apa? Quotation Ni, ini ialah katalog. Uh, Katalog, quotation. Eh? Maksudnya sebut harga lah. Jangan beritahu berapa harga dia, berapa unit ni kan. Senarai harga. Tu sebab awak tak ada, bukannya yang perkataan RM lah. Dia belum awak buat perjanjian nak beli dan sebagainya. Okay. Nota serahan. Delivery order. Nota serahan ialah apa? Delivery order ataupun DO. Jadi dia akan serahkan barang dulu. Jadi awak akan sign. Tapi belum bayar lagi lah. Lepas tu DO. Yang mengatakan awak dah terima barang. Jadi kalau contohnya apa-apa berlaku, awak rasa, belum terima barang lah. Bila tunjuk ni, awak dah sign nota serahan. Tu hati-hatilah. Bila nota serahan dah terima itu, awak dah setuju dengan kualiti yang telah dijanjikan. Ada juga saya terkena. Oh, biasanya beli barang ni lah. Beli barang ni lah online. Dia tak ada nota serahan. Contohnya beli tab kan. Tak, dia janji ada pen. Tetapi tak ada pen di situ. Tak cukup. Jadi awak tak perlu sign. Tapi kalau online, sebab kita dah bayar kan. Dia tinggal kita. Okay. Itu salah lah. Awak kena ada nota serahan. And then penyata account. Penyata account ni ialah account statement. Oh, nanti uh, ada group assignment nanti. Awak ada berapa orang ni? Ada 12 orang ke 11 orang kita. Buat 4 kali 3 Satu bulan 4 orang lah maksimum. Boleh Nanti saya akan beri, kita buat group lah. Saya akan beri dokumen-dokumen dan awak kena hagi-hagikan lah. Boleh Awak kena hagi-hagikan kepada kawan-kawan awak. Ada dokumen ni awak kena buat. Saya akan beri dokumen tersebut. Ni saya nak buat satu group khas lah saya untuk ketua kumpulan ni, untuk kita buat satu dokumen. Kita buat satu grup khas lah. Macam mana Okey, satu grup khas untuk ketua-ketua saja. Boleh Yang lain bukan nak nafikan lah. Sebab saya takut saya tak terkeluar dia punya tu. Takut saya tak dokumen ketua kumpulan berikan nama ketua kumpulan kepada saya dan kita buat satu grup untuk kita buat satu projek assignment. Dokumen awak kena buat dan kita dan lepas tu agih-agihkan lah pada awak punya macam tu. Satu grup tu ada 10 dokumen slip bank. Setiap orang kena buat macam real macam slip bank tu, nama company yang sama dan sebagainya. Okay. Lepas tu kita ada penyata bank, penyata account. Penyata account maksudnya awak punya ledger lah. Kalau rasanya awak dah terima daripada college contohnya. Yang menunjukkan awak punya kedudukan pembayaran. Okay. Penyata bank biasanya bank akan menghantar. Dan seterusnya ni yang melibatkan tunai, urus niaga tunai. Urus niaga tunai ni maksudnya awak bayar secara tunai. Contohnya awak pergi kedai tu bayar. Beli motor tu bayar cash. Ini urus niaga tunai. Tak kira lah awak bayar menggunakan cek ke menggunakan cash. Itu ialah tunai. Ini pembeli dengan penjual. Pembeli ni macam awak. Ini pembeli awak.
Pembeli awak ni, pembeli. Okey. Awak mau memesan barang, membeli, nak buat pesanan lah, awak pesan. Melalui call ke, melalui borang yang diberi. And then bila awak pesan, awak akan bayar kepada apa? Kepada penjual. Dan selepas itu, penjual akan beri bil tunai. Kan awak terima bil tunai kan? Dan selepas itu, kita akan, ataupun kita bayar secara tunai, ataupun kita bayar menggunakan cek, bank in dan sebagainya. Yang inilah. Dan seterusnya ialah receipt gitu ya. Jadi sebenarnya dia ada mungkin dia akan gunakan sebagai bil tunai, baru receipt. Kadang-kadang di dalam satu masa yang sama, bil tunai ataupun apa? Ataupun receipt. Gitu. Okey? Ataupun bil tunai. Bila mana awak dah pindahkan duit, so step 2 ni, dia kadang-kadang dia pakai cash bill. And then seterusnya baru dia kasih receipt. Dia ada 2 kalau dokumen dia kasih. Tetapi ada satu yang mudah, terus dia kasih satu bil tunai ataupun receipt. Sama je. Jangan awak nak minta dua-dua tu kan. Ada dalam prosedur pada company tu. Dan seterusnya kalau melibatkan urus niaga hutang, kredit. Urus niaga kredit ni kredit. Kredit maksudnya apa? Hutang. Okey. Sama juga kita akan memesan order DO purchase order TO purchase order ataupun PO. Awak pesan dengan penjual, bila awak nak pesan, dia akan beri nota serahan DO ataupun delivery order. And then seterusnya, bila dah hantar, dalam masa yang sama dia akan kepilkan juga invoice. Contohnya awak beli TV, dia beri nota serahan dan dia beri juga invoice. Mengatakan awak berhutang. Kalau awak cari hutang lah. And then, selepas itu, dia mungkin ni adalah pilihan dia akan memberi awak nota debit. Nota debit maksudnya apa? Contohnya harganya ialah lemak dia nanti saya katakan kan sama ada terlebih ataupun apa terkurang daripada nilai. So contohnya harga dia ialah RM1,000. Tetapi dalam invoice dia tulis apa? Harganya sebenarnya ialah RM1,000. Tetapi dalam invoice dia tulis sebagai RM1,200. Maksudnya dalam invoice dia cawak RM1,200 tapi harga dia RM1,000. Jadi dia akan beri nota debit lah untuk menyatakan terkurang, terlebihnya dia charge. Okay. Terkurang. So dalam invoice tadi ialah berapa tadi? 1,000 ke 1,200? Hello? Dalam invoice ni 1,000 ke 1,200? Lupa lah. Sekejap lupa lah. Maksudnya harganya ialah apa? RM1,200. Harga sebenar. Tetapi dia beritahu kat awak, harganya RM1,200 tapi dia beri awak RM1,000. Dia tersilap. Jadi dia akan beri nota lah. Sama ada nota debit ataupun nota kredit. Saya akan terangkan nanti. And then seterusnya, dia akan, bila kita bayar, dah bayar contohnya, dah mula bayar, kita akan beri cash ataupun apa? Slip pindahan wang
ataupun kad kredit. Yang ni jarang berlaku lah ni. Ini jarang berlaku di mana terlebih ataupun terkurang charge. Ha. So, contohnya awak abaikan yang ni, dia beri invoice dan terus awak bayar tunai setiap bulan dan bila awak bayar dia akan beri receipt. Okey. Inilah satu orang kata flow dia. Yang paling penting ni lah, penting ni. Pesanan yang ni lah, invoice, pesanan belian, nota saham ni. Biasanya peniaga-peniaga kita kalau gagal, kita buat ni, kita akan gagal. Kalau kita tak buat ni, kita akan gagal dalam perniagaan. Nanti ada je yang tak kena, ada je terkurang. Sebab dia orang akan cari je cari je alasan tak nak bayar. Sebab kita tak ada buat satu proper dokumen. Okey, seterusnya lah yang ni. Ni contoh bil tunai. So, kita ada bil tunai, cash bill. Kita ada nama dia cash bill. Cash bill ni mana awak bayar, penjual akan beri bil tunai. Ataupun bila awak sebagai penjual, bila orang beli barang dengan awak terus bagi sebagai bil tunai lah. Sebab dia dah bayar duit. Contohnya dia beli baju kurung ni 13,100 ni. Okey. Dia bayar menggunakan cek. Tu dia kat sini nombor cek. Dan contohnya awak ni company awak. Company awak lah. Dan yang membeli dengan awak ialah kedai pakaian trendy. So awak beri dia bil tunai. Ni awak ni, saya ni. Okey. So, company awak ialah syarikat Aisyah Garment. Ingat awak ialah syarikat Aisyah Garment. Ingat dalam kepala awak. Awak adalah syarikat Aisyah Garment. Kemudian syarikat Aisyah Garment ni akan tadi dia jual kepada siapa ni? Kedai pakaian trendy sejumlah berapa? 13,100. Okey. Maksudnya, kedai pakaian trendy ni memberi duit kepada awak lah. Dan awak beri dia bil tunai. Bila awak beri duit, awak terima duit kan? Awak terima duit daripada kedai pakaian trendy. Terima duit. Dan awak terima duit ni. Dan seterusnya awak beri dia bil tunai ataupun cash bill. Okey. Dan seterusnya awak akan beri dia resit rasmi. Dinamakan resit apa? Resit rasmi. Kadang-kadang dia tak beri pun. Dia hanya memberi apa? Ini pun boleh sebagai bukti lah. Okey. So, resit rasmi ni maksudnya ada satu nama dia resit rasmi. Bukti penerimaan tunai ataupun cek dia. Jumlah dia, nilai dia adalah sama 5,300. Okey, sorry. Ni bil tunai. Ni bil tunai ni maksudnya dia akan beri apa? Kita ni akan beri dia bil tunai. Bila dia beli barang, dia nama bil tunai. Tetapi kalau contohnya resit rasmi pun boleh. Sama je. Cuma resit rasmi ni dia menggunakan khas lah. Resit rasmi ni contohnya dia bayar hutang. Okey. Tetapi ada satu kedai, dia juga resit rasmi ni bayar hutang pun resit rasmi. Dia tak bayar hutang, contohnya dia beli barang pun resit rasmi. So boleh lah, resit rasmi dengan bil tunai adalah sama. Tetapi untuk lebih proper, untuk resit rasmi untuk bayar hutang. Ada setengah company untuk bayar orang yang bayar hutang. Contohnya pelajar bayar hutang kepada college, dia akan keluarkan resit rasmi. Official receipt. Yang mengatakan awak ni sebagai syarikat Aisyah Garment, awak menerima duit daripada kedai pakaian trendy. Dia bayar menggunakan cek sejumlah berapa ribu? 5,000. Yang ni boleh tak awak tulis sini? Sini nombor cek. Nombor cek maksudnya
Sekejap saya tunjukkan contoh cek contoh cek. Contoh cek lah. Eh? Oh, jom. Contoh sekejap Uh, okey. Allah. Saya ada cek kosong ni. Saya ada cek kosong ni. Awak ingat balik sini. Awak ingat awak syarikat Asia Garment, awak terima duit daripada kedai pakaian Trendy 5,300. Okey. Jadi kedai pakaian Trendy ni dia akan tulis lah bayar kepada siapa. Ni awak punya kawan lah, kedai pakaian Trendy, maksudnya pembeli. Dia akan tulis kepada, dia tulis sini lah, syarikat Aisyah contohnya. Garments. Okay, ni berapa ribu ringgit? 5,300 sahaja. So sini lah 5,300. Itulah, dia akan sign lah. So awak terima cek 5,300 ni. Okey, tulisan saya tak apa cantik Awak terima cek ni daripada syarikat apa? Daripada kedai pakaian Trendy ni. So awak sebagai syarikat Asia Garments Awak sebagai syarikat Aisyah Garments, dan yang awak terima duit daripada siapa? Syarikat kedai pakaian Trendy. Yang ni lah kedai pakaian Trendy punya cek. So awak terima duit sebanyak 5,300. Dia berganti pada duit tau. Dia tak kedai pakaian Trendy tak perlu bayar cash. Tak perlu bawa duit 5,000. Dia kasih cek saja. So awak akan bank in, duit awak akan bertambah nanti. Yang ni awak akan keluarkan resit rasmi. Okey, kepada siapa? Ni soalan senang saja. Awak bagi resit rasmi tu kepada siapa? Sila jawab dalam chat boleh tak? Okay. Sebab saya kena guna ruangan chat ni. Ada yang komplain tu kan. Bukan komplain ada tu. Okey. Grup tu awak yang tetapkan lah. 4 orang. Okey, cepat. Awak beri resit rasmi ni, awak sebagai syarikat Aisyah Garment, awak beri cek ini awak beri resit rasmi kepada siapa? Nanti kat ruangan chat. Hello. Dengar tak? Tak, awak beri resit rasmi tu. Resit rasmi yang ni, resit rasmi. Resit tu, yang awak terima duit daripada kedai pakaian Trendy, resit tu awak nak beri kepada siapa? Yang lain? Akilah dah jawab lagi yang lain. Kedai pakaian Trendy. Lebih tepat lagi. So, awak beri resit tu, awak terima cek daripada kedai pakaian Trendy dan awak beri balik sebagai ganti kepada resit rasmi. Rupanya dah ada ni. Ni rujukan pengeluaran cek tadi. Iaitu inilah keratan cek yang saya tunjukkan tadi. Maksudnya merekodkan duit keluar masuk kat sini. Kat buku cek tu, bila mana cek kita keluarkan duit, kita bayar, so jumlahnya berapa ribu. Duit awak sebanyak 20,000,
dan awak bayar menggunakan cek sebanyak RM18,000. So, duit awak sekarang dalam buku bank sebenarnya RM2,000. Duit maksudnya awak ada satu buku cek yang tebal, okey, satu buku cek yang tebal, dan seterusnya apa? Aku tak nampak muka saya tadi. Okey. Awak terima buku cek yang tebal. Sorry. Awak ada buku cek yang tebal. Awak bila nak bayar, awak keluarkan cek, tapi kat sebelah kiri tu ada keratan dia. Jadi sebarang duit keluar tu awak tulis sebagai cek ini jumlahnya RM18,000. So nilai dia dah jadi berapa. Gitulah. Ini voucher pembayaran. Apa maksud voucher pembayaran? Kita membayar. Okey, kita bayar kepada siapa? Uh, kita bayar kepada siapa ni? Awak cakap Aisyah Garment, kita bayar sewa premis. Okey, kita bayar voucher bayaran menggunakan duit cash ke duit bank? Artinya dalam ni, duit cash ke duit awak tunai dalam kocek dalam ni, ataupun menggunakan cek? Nanti dalam awak punya WhatsApp. Sorry. Dalam awak punya chat ni. Voucher bayaran ni melibatkan duit dalam cash ke? Cash. Duit tunai. Duit. Saya tunjukkan duit lah. Adakah awak bayar ni, contohnya RM1,000 ni kan? Bayar secara cash ke ataupun secara cek? So, awak dah jawab secara cek. Okey, bagus. Okey. Kita menggunakan voucher bayaran, kalau awak boleh ingat, dia semuanya menggunakan cek. Baru awak boleh keluarkan voucher bayaran. Ni awak ni, cakap Aisyah Garment ni adalah cakap awak ni. Ingat nanti awak nak buat assignment. So, bila mana awak nak bayar menggunakan cek, awak menggunakan apa? Voucher bayaran. Ataupun yang dinamakan apa? Payment voucher. So, yang kalau kat sini kita bayar kepada siapa? Cik Wong Lee Yip. Contohnya kita sewa bangunan, kedai dia, kita bayar sewa sebanyak RM2,000. Dan bila kita bayar, dia akan terima duit, dia akan sign lah Wong sini. Ni nama awak ni contohnya. Ni yang awak sign. Okey, ni contohnya tarikh lah. Right. Ni company awak. Ni nombor voucher. Okey, boleh tak saya yang ini saya akan buat dalam yang contoh yang untuk payment voucher yang English punya lah. Saya tu ambil pada internet tau. PV biasanya disebutkan PV, payment voucher. Okey. Yang ni. Ni apa payment voucher ni? Maksudnya apa? Yang ini maksudnya
Awak buat bayar ni, company awak ni buat bayaran berapa bilang, apa jumlah dia, apa tarikh dia dan untuk bayaran untuk apa. Okey. Dan saya ulang sekali lagi. Okey, tak payah ulang. Saya dah tanya tadi kan. Payment voucher lah untuk apa? Bayaran secara di bank menggunakan cek. Boleh kan? Menggunakan cek. Okey. Dan seterusnya ialah voucher tunai, runcit. Yang inilah petty cash Boleh petty cash. Petty cash ni maksudnya awak nak saya kena keluarkan duit juga ya. Awak kena bayar secara apa? Secara cash lah. Nah duit. Tak ada lagi gunakan cek. Maksudnya kalau petty cash awak bayar secara ni lah, secara cash. Tetapi nilai dia kecil lah. Contohnya nak beli apa lagi? Contohnya awak nak beli petty cash, pembayaran amount kecil lah. Nak beli file dan sebagainya alat tulis, so menggunakan cash. Jadi kita akan keluarkan, awak sebagai company keluarkan yang dinamakan voucher tunai runcit ataupun petty cash voucher. Slip daftar tunai ni maksudnya kalau contoh awak sebagai company syarikat Aisyah Garment ni, ada orang datang beli dekat kaunter lah, dan ada cash register, dan awak kasih lah apa yang terkandung dalam cash register tu, dia bayar secara tunai, dia akan belilah maklumat dalam cash register tu, maklumat tak, alamat ni dah biasa pre-printed dah ada. Jadi bila awak tekan saja nombor 3 ke nombor ada menu, dia akan keluar sebagai baju kebaya, sesi, baju batik dan sebagainya. Okey. Yang ni lah slip bank. Yang ni agak susah sikit yang kita nak kena buat ni, projek kita, di mana kita akan tukar nama bank lah. Contohnya Maybank, kita jangan guna nama Maybank, kita guna apa, Moybank kan. Sebab kalau kita nak sama susah, sebab dia nak sama, kalau Maybank nak sama tu kita dia tak boleh nak, Maybank tak boleh nak sama kita lah kalau kita gunakan nama lain Moybank. Yang ni maksudnya slip bank atau slip deposit check, penyimpanan wang dalam wang di tunai, wang di bank. Wang di bank maksudnya awak nak masukkan cek dalam bank, so kena isi borang, itu dinamakan slip bank ataupun slip deposit. Contoh awak pun boleh masukkan cek yang awak dapat tu masuk dalam ATM machine kan, tetapi dia rasanya ada borang lah. Kalau tak ada borang pun, dia akan keluarkan, awak masukkan, dia akan keluarkan slip lah yang mengatakan bank terima slip tersebut. Kadang-kadang awak kena tulis maklumat cek tersebut. Okey, masukkanlah nilai dia 2,000, apa cek dia, nombor cek dan sebagainya. Yang ni slip pindahan wang. Nanti saya katakan dia besar sikit. Kalau biasanya macam bank tu, awak nak pindahkan duit pada mak awak ke, adik awak ke, awak bank tu ya. Tapi kalau awak nak pergi ke kaunter, kalau tanpa apa-apa, dia akan kasih awak borang slip pindahan wang bank ke akaun pihak ketiga secara elektronik. Kiranya awak tak ada bank tu ya ke. Yang ini slip transaksi per bank elektronik. Nanti dalam projek kita kena buat ni sebiji macam gini lah. Macam contohnya kalau kali kita Maybank, dia turun ke Mega Bank to you kan, kita tulis lah Moybank ke kan. So kena tukar sikit, kena pandai lah buat lah. Inilah contohnya, ni biasa tak payah saya beritahu, di mana kalau awak berbayaran
nanti dia akan keluar receipt. ATM keluarkan receipt mengatakan awak dah pindahkan duit ke dan sebagainya. Urus niaga atas talian online pun sama juga. Bila mana awak gunakan, tadi awak pergi ke ATM machine, dia akan keluarkan receipt melalui mesin. Yang ini dia akan keluarkan kat komputer awak bila gunakan Maybank to you, internet banking. So dia akan, bila awak selesai buat pembayaran, jadi dia akan apa? Maybank, contohnya Maybank to you tu, internet tu akan keluarkan, bila selesai, dia akan keluarkan receipt. Receipt dalam bentuk PDF. So awak kena simpan ataupun screenshot dan hantar kepada pada yang awak nak beli. Contohnya nak beli baju kebaya contohnya. So awak dah ada bukti lah. Tetapi kalau awak hilang ke dan sebagainya boleh. Biasanya dekat pihak bank penerima kan, dia ada rekod lah. Biasanya bagus Maybank to you bukan Maybank to you maksudnya secara ni. Tapi ada juga saya pun pernah kena tipu lah. Kita dah buat bayaran tak. Malah lah saya nak buat 150. Okay. Bayaran, kita dah buat bayaran tetapi barang tak ada. Ada tipunya. Kita kena hati-hati. Saya bukan nak promote, awak beli barang jangan melalui Facebook lah. Melalui yang dah terkenal lah, wow ke. Saya tak nak promote tapi yang tu yang lebih senang lah. Dia Shopee ke yang ni mudah.my pun kadang-kadang kena tipu juga. Pernah juga saya dengar student beli kamera melalui mudah.my kan, kamera tak dapat, duit habis sebab dia terus pada ni. Tapi kalau macam record Lazada ke mungkin juga kena tipu. Jadi tapi bila awak buat laporan, kedai tu dah tak ada harapan lagi nak buat aktiviti dengan Lazada dan sebagainya. Kuranglah kena tipu. Yang ini maklumat debit. Bank menghantar kepada pelanggan bahawa akaunnya dikurangkan. Kalau pihak bank beri awak maklumat debit. Debit notes Bank yang beri. Bank. Awak jangan keliru lain. Bank beri debit note. Adapun maklumat debit maksudnya awak kena charge. Buku bank kita tak tahu ada charge je. Kita tak tahu. Itu maksudnya maklumat debit. Kalau pihak bank lah yang beri. Okey. Sebab pihak bank, nanti awak lebih jelas lagi nanti, bank recon. Pihak bank menganggap kita sebagai pembekal ataupun supplier ataupun creditor. Kita ni sebagai creditor lah yang membekalkan duit kat dia. Dia berhutang kita sebenarnya pihak bank. Okey. Maklumat kredit daripada ni. Yang ni pun nanti saya akan terangkan. Kita ada credit note, debit note nanti dalam account kita akan belajar. Yang ini kalau maklumat kredit bank, bank memberitahu kita akaun ditambah. Kalau kredit maksudnya ada duit masuk. Duit masuk. Kalau maklumat kredit daripada pihak bank, itu ada duit masuk. Okey. Dan seterusnya ialah memo ambilan. Kalau ada ambilan barang, adik-beradik awak nak ambil barang ke, awak sendiri nak ambil barang. So, jadi untuk yang awak punya assignment nanti, awak ada kumpulan, nanti saya akan beri dulu sementara ni, ikut kita punya ni. Boleh. Saya punya ni, receipt ni, contoh ni, tak berapa jelas kan. Tulisan tak nampak. Tarikh pun 2003. Awak kena buat 2021. Okey, tukar je. So, kita boleh anggap sebagai contohnya jual batik lah. So, kita company yang besar jual batik. So, kita kena sediakan dulu first. Kena sediakan dokumen dulu untuk first task ni. Nanti saya akan ingat ketua-ketua ni. Saya akan beritahu berdasarkan ni awak just tukar sikit dia punya nama company.
kita tetapkan nama company kita apa. Nama company, nama saya lah Food contohnya. Food Amin contohnya. Food Amin Trading. Food Amin Trading and Services. Boleh, kalau kita nama company Food Amin Trading and Services. Jadi awak sebagai saya punya kerani-kerani account lah yang membuat receipt semua lah. Projek yang besar lah, bagus minta bantu. Minta bantu. And then memo ambilan barang dan modal tambahan. Maksudnya kalau ada yang berkaitan ambilan barang, contohnya adik awak sendiri ambil barang tak bayar ke, so awak kena tulis memo. And then modal tambahan, contohnya adik awak nak tambah duit sebagai modal, abang ke awak sendiri nak tambah duit, awak pun tulis memo. Okay. Dan seterusnya ni invoice. Invoice pun awak kena buat nanti. Invoice. So kita kena buat logo lah. Awak kena buat logo Food Amin Trading tu and Services. Tulis sikit boleh tak? Food Amin Trading and Services. Alright. Sorry. Food Amin and Student. Boleh tak? Food Amin Food Amin and Student Business. Ush. Tak boleh sudah. Food Amin Student lah. Food Amin and Students. Food Amin Trading, Food Amin and Students. Trading and Services. Food Amin and Student Trading Services. Okay. Bila masa pula kita student, maksudnya awak pun terlibat nak buat ni. Invoice penjual memaklumkan jumlah hutang yang perlu dibayar. Invoice maksudnya awak sebagai company, saya kat Aisyah Garment, beri kepada kedai pakaian trendy ni hutang. Maksudnya dia beli barang, kedai pakaian trendy beli barang, nilai dia ialah RM10,480. Dia belum bayar, barang nak ambil, so kita beri dia invoice. Dalam invoice ini dia akan nyatakan berapa kuantitinya, butiran, apa harga seunit dan jumlah hutang dia RM10,480 dan kena bayar berapa lama. Dia ada syarat ni. Dia ada syarat. Apa syarat dia? 10%. Apa maksud 10% ni? Tulis sekejap boleh tak? Sekejap. Tulis sekejap. Dapat diskaun sebanyak 10% kalau dibayar dalam masa berapa hari? 5 hari. Kalau dibayar dalam masa 5 hari. Contohnya tarikh hari ini ialah 23 bulan. Ya? Kalau awak terima, dia terima sebagai hutang dan dalam masa 5 hari, 23 tambah 5, 28. Sebelum 28 hari bulan dia bayar, dia dapat diskaun 10% ini. 10% kalau 5 hari. Kalau dia bayar dalam masa 20 hari, contohnya 23 tambah 7, 30 kan. 7 tambah 13. So 13 hari bulan, sebelum 13 hari bulan ataupun 20 hari, orang yang hutang kita boleh dapat diskaun sebanyak 5%. Okay. Inilah syarat-syarat dia. Angkutan dibayar maksudnya kita membayar pengangkutan lah. Free lah pengangkutannya. Ini contoh. Okay. Dan seterusnya nota debit. Invoice tambahan bahawa apa? Ni tambahan. Invoice tambahan bahawa untuk menambah jumlah dalam invoice. Contohnya, kita terkurang. Kita ni, syarikat Asia Garment ni, awak ni anggap sebagai
pembeli atau kedai pakaian saya ni, awak punya pelanggan, dia berhutang dengan awak. Okey. Kita terkurang charge lah. Sebenarnya nilai dia terkurang berapa? RM160. Okey. Jadi kita terkurang lah RM160. Jadi kita akan buat tambahan menggunakan nota debit. Terkurang. Contohnya harga dia kejap. Contohnya harga dia ialah RM 1,600, 1,160. Tetapi awak charge dia 1,000. Terkurang sebanyak berapa ringgit? RM160 awak boleh tambah dengan menggunakan nota debit. Okey. Lepas tu kita ada nota kredit. Nota kredit ini ialah bila mana rosak. Barang tu rosak. Contohnya kedai pakaian pelanggan awak, debtors lah pelanggan awak, dia beli barang dan dipulangkan barang. Contohnya beli pakaian, dia order baju batik, tapi baju batik itu rosak. Koyak lah. Koyak di bahagian kocik ni. Koyak lah, koyak. Bahagian kocik tu. Nak masukkan duit tu koyak. Koyak tak tahulah, rosak. Dan dia pulangkan, kita akan beri dia nota kredit. Maksudnya, hutang dia semakin berkurang. Kalau dia tak perlu bayar lah, yang 200 lebih ni. Okey. Contohnya dia beli baju tu harganya 200 lebih. 224 Harganya 224. Baju tu rosak 224 tu, dia pulangkan. So, hutang dia akan berkurang. Tak perlu bayar lah. 224 tu lah nota kredit. Kredit note dan seterusnya ni namanya bil bayaran pembekal. So, kita ada bil ni. Yang ini saya rasa kalau buat projek kita ambil mana-mana bil, awak tukar je lah. Boleh tukar je nama company ni. TNB ni kita boleh guna lah. TNB kita boleh guna. Jadi awak tukar je nama kepada company awak lah. Okay. Jadi awak kena bayar sejumlah berapa bil. Yang ini ialah folio pelanggan. Folio pelanggan ni ialah awak company awak pergi ke hotel dan dia akan beri maklumat tentang penggunaan lah charge. Contohnya awak pergi ke hotel buat kursus, dia akan beri maklumat-maklumat tentang apakah charge yang dikenakan oleh hotel secara detail lah. Mungkin dia melibatkan 1 bulan 2 hari atau 3 hari, dia akan tulis untuk makanan, untuk bilik persidangan dan sebagainya. So, pihak hotel tersebut akan memberi folio pelanggan. Okey. Ataupun customer folio. Memberi keterangan charge yang telah digunakan oleh pelanggan hotel tersebut. Okey. Dan seterusnya lah maklumat penting dalam dokumen kita perlu ada apa? Rasanya awak dah tahu ni, saya baik tadi dah beritahu pun kita ada nama penghantar, nama kedai awak, Put Amin contohnya. Ataupun nama penerima, awak nak bagi invoice tu kepada siapa. Dan kita ada tarikh, kita ada tajuk dokumen tu, contohnya invoice, nombor rujukan, kena adalah butiran. Okey. Kuantiti, jumlah bersih, syarat-syarat, contohnya pengangkutan percuma, bila kena bayar, buat dapat diskaun berapa hari kan. Itulah contohnya. Alright. Dan kita ada dokumen bukan sumber yang saya sebut tadi, surat tanya. Ni contoh surat tanya. Pun kita kena buat surat tanya, requisition letter. Okey. Contohnya kita nak nanyalah harga barangan tersebut. Dan seterusnya katalog. Biasanya awak terima katalog kan daripada Aeon ke daripada siapa lagi? Daripada
kod memo katakan dihantar. Itulah katalog. Contoh cerita dengan harga. Tapi dia dalam bentuk surat lah. Dokumen penyata akaun ini ialah awak kena setiap hujung bulan. Boleh setiap hujung bulan kita akan beri kepada pelanggan kita kedudukan hutang dia lah. Berapa lama dia tak bayar. Uh, bila dia dah bayar. Dia detail lah. Bila dia dah bayar. Pengingatan lah. Baki invoice yang tertunggak. Dokumen bukan sumber penyata bank. Ini bukan sumber, maksudnya hanya untuk rekod bank reconciliation, penyata bank. Yang ini awak kena buat sikit lah. Awak boleh buat sebagai PDF nanti. Kita akan tukar je alamat nama company kita, sejumlah dia. Ini memang kena buat betul lah. Lebih kurang, yelah, rekod-rekod dia kena buat lah. Inilah contohnya pihak bank akan beri kita dokumen, bukan sumber ataupun account statement. Pihak bank akan beri untuk dengan peniaga, dia akan beri setiap bulan penyata bank yang menunjukkan kedudukan duit atau keluar masuk duit menggunakan cek ataupun bank in daripada pelanggan. Yang seterusnya DO, delivery order, pengesahan penerimaan barang yang dikirimkan oleh pembekal. Jadi awak akan terima satu dokumen dinamakan DO ataupun apa? Delivery order. Okey. Delivery order kita akan terima contohnya pembekal kita beli barang, dia hantar barang cara pukal kepada kita. Contohnya kita beli barang kain contohnya, dia akan menghantar kain tu dan kita akan cek, kita akan sign nota serahan ataupun DO. DO ni dia hanya tulis biasanya lah, harga pun ada juga tapi dia tulis kualiti So maksudnya kita terima barang tersebut. So cuba awak jawab ni. A ke B ke C ke D. Apakah tujuan invoice dikeluarkan oleh penjual? Sila jawab dalam awak punya chat. Apakah tujuan invoice dikeluarkan oleh penjual? A ke yang mana? B ke C ke D? Cepat. Masuk dalam chat. Dengar tak? Invoice. Yang lain, semua kena jawab boleh tak? Alah, bukannya rekod pun. Tak nampak pun dalam YouTube. Tulis. Tak nak cakap tu pun boleh. Semua Setiap orang. Okey. Betul lah. B jawapan dia. B. Untuk maklumkan jumlah hutang. B. Senang. Soal invoice yang paling penting lah. Yang lain tu. Invoice lah buat hutang kan. So, soal perlu mengetahui semua jenis kemudian secara fungsinya dan memastikan perniagaan lancar dan sistematik. Okey, ada apa pertanyaan? Okey, kalau tak ada, terima kasih. Nanti kita akan ada next. Awak apa ni? Hold dulu dengan tuan dulu.